Yang ketiga, Nabi sebagai pembawa risalah Islam. Yang ni yang kita sebut tadi. Bila mana Allah Ta'ala cipta kita, tuan-tuan, Allah tak akan biarkan kita hidup sesuka hati kita. Sebab apa? Sebab kalau kita hidup dengan cara kita sendiri pun tak tahu nak hidup cara mana. Betul tuan ya? Betul tak? Kita tak tahu. Tapi ada orang, saya ada cara saya sendiri. Alah, tuan-tuan mengarut. Mana ada cara dia sendiri? Sebab tu ada di luar sana manusia yang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Itu cara. Itu bukan cara hidup. Okey ya? Ikut saya, itu diri saya. Itu bukan diri dia. Ya, tuan-tuan sekalian. Tapi yang ni bahaya ni, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sama-sama kita rasa syukur. Bahasa Malaysianya, rasa terima kasih. Yang teramat sangat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat sama-sama, tuan-tuan, kita berada di rumah Allah pada malam ni sebagai tetamu-tetamu Allah. Selalu, dan saya suka ulang-ulang, tuan-tuan, di antara nikmat yang bernilai yang akan kita bawa dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti ialah Allah menerima kita sebagai tetamu Allah di rumah Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita harap di saat Allah menerima kita semua sebagai tetamu Allah di rumah Allah untuk beribadah kepada Allah, kita harap seluruh ibadah yang kita lakukan sepanjang umur kita berada di dunia ini diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah. Dan kita berdoa satu lagi harapan kita kepada Allah supaya Allah izinkan kita untuk kita bawa segala ganjaran pahala yang Allah beri pada malam ni, tuan-tuan, dan sebelum daripada ini dalam seluruh ibadah kita sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti. Dan Allah terima semua amalan-amalan itu untuk kita layak mendapat rahmat Allah. Dan dengan rahmat itulah kita bawa anak isteri kita, ibu bapa kita dan sanak saudara kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan, bersempena dengan Maulidur Rasul, kata para alim ulama, sebenar-benarnya nikmat ibadah itu besar, nikmat Islam itu besar, nikmat iman itu besar. Tetapi nikmat yang paling besar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kehadiran Rasulullah lah, tuan-tuan, hari ini kita solat, kita beribadah, kita sujud kepada Allah. Kalau tanpa Rasulullah, entah apa kita sembah hari ini. Ya, tuan-tuan lihat manusia di luar sana, macam-macam mereka sembah. Tak payahlah kita sebut satu persatu ya. Ya, tapi hari ini alhamdulillah dengan kehadiran Rasulullah, maka kita sembah Allah Tuhan yang sebenar. Hari ini, tuan-tuan, kita sayang ibu bapa kita, kita hormat sesama kita. Bahkan hari ini, tuan-tuan sekalian, kita mengenali siapa hakikat diri kita tidak lebih daripada hamba kepada Allah. Semua itu diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kalau kira-kiranya pihak penganjur tak bagi tajuk, alhamdulillah. Tajuknya umum. Namun insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan kitab yang saya tulis. Seingat saya 2005 dahulu. Dah dekat 20 tahun dulu, tuan-tuan. Saya nak berkongsi pada tuan-tuan pada malam ni. Ya, saya tulis satu buku Hakikat Kemuliaan dan Keagungan Muhammadur Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu dah sempat tak sempat khatam malam ni, tuan-tuan. Harap-harap sempat lah ya. Agak-agak tuan-tuan nak balik pukul berapa? Sampai khatam lah. InsyaAllah. Tapi jangan risau, tuan-tuan. Khatam mudah aja. Kita baca muka surat depan sikit, muka surat tengah, muka surat akhir. Kira khatam, tuan-tuan. InsyaAllah. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan dahulu yang tuan-tuan saya yakin tuan-tuan sudah sedia maklum. Cuma sedikit ulangan. Supaya saya dengan tuan-tuan masih rasa segar dalam ingatan hati kita terhadap sambutan-sambutan Maulidur Rasul sebelum daripada ini. Agak-agak malam ni ceramah yang keberapa dah? Maksud saya ni tuan-tuan dengar ceramah Maulid ni, malam ni malam yang keberapa? 20 kali dah? Lebih ya ceramah Maulid ni ya. Ceramah, forum, tazkirah, macam-macam, tuan-tuan. Walau bagaimanapun saya nak sebut lagi sekali. Tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang kita sudah sedia maklum, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Rabi' maknanya musim bunga. Al-Awal yang pertama. Maka Allah memilih untuk lahirnya junjungan baginda Nabi ni
pada bulan yang dinamakan musim bunga. Dan kata ulama, kenapa Allah tak lahirkan Nabi pada bulan Ramadan, bulan mulia, ataupun bulan Muharram, bulan Rejab, dan bulan-bulan yang mulia, Zulhijjah, Zulkaedah? Maka tuan-tuan pun sedia maklum, untuk mengatakan bahawa mulianya Nabi, agungnya Nabi, tingginya kedudukan Nabi, tidak disandarkan kepada mana-mana bulan. Sebab tu Allah pilih bulan yang tidak mulia pada asalnya di sisi pandangan orang Arab. Dalam agama Islam itu sendiri tak termasuk bulan yang haram, bulan biasa. Tetapi kemuliaan bulan Rabiul Awal ini adalah kerana kemuliaan baginda Nabi SAW. Samalah tuan-tuan, malam ni sebenarnya kita sambut Maulidun Nabi atau Maulidun Rasul ni, salah satunya kenapa? Sebab kita nak muliakan baginda Nabi. Kita nak ingat hari lahir Nabi. Kita nak angkat apa lagi? Sebutan-sebutan sirah-sirah kepada diri kita semua agar kita sanjung Nabi, ingat pada Nabi. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya kita buat majlis malam ni dengan sebab majlis kepada baginda Nabi itulah saya dengan tuan-tuan jadi mulia. Pada zahirnya kita nampak kita yang muliakan Nabi. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi sudah sedia mulia. Kerana Nabi dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Kita ni mulia juga tuan-tuan. Tapi kita mulia kerana apa? Kerana kadang-kadang orang yang muliakan kita. Tapi Nabi, Allah yang mulia. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Mulia. Yang kedua tuan-tuan, Nabi ni lahir pada 12 Rabiul Awal. Walaupun ada khilaf, ikhtilaf bainal ulama' ataupun di antara para ahli sirah. Tak apalah tuan-tuan. Kenapa? Kerana salah satu ulama mengatakan 12 tarikh 12 hari bulan ialah kerana kita melalui perjalanan hidup kita selama 12 bulan. Yang menggenapkan 1 tahun dan seterusnya kita akan bertemu dengan Allah. Dan Nabi lahir pada tahun gajah. Ada ulama mengatakan, kalau tuan-tuan perhatikan, setiap peristiwa-peristiwa besar baginda Nabi, semua berkait dengan masjid. Tuan-tuan perasan tak? Nabi lahir, ada peristiwa tentera bergajah. Apa yang mereka nak buat? Mereka nak runtuhkan rumah Allah, Kaabah. Peristiwa, apa lagi? Isra' Mi'raj. Nabi dibawa 2 buah masjid. Peristiwa hijrah. Nabi pergi awal-awal, Nabi bina masjid. Apa maksudnya tuan-tuan? Seluruh peristiwa-peristiwa besar yang berkait dengan junjungan baginda Nabi, dia berkait dengan masjid. Jadi kalau kita dengar ceramah Maulid, dengar ceramah Isra' Mi'raj, dengar ceramah apa? Ceramah hijrah, tak datang masjid. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Kita tak cukup faham. Boleh tuan-tuan sekalian? Baik. Dulu kita sambut Maulud. Masih ingat lagi tak tuan-tuan Haji? Maulud. Apa makna Maulud? Bayi itu. Maulud, bayi. Ingat tak hadis baginda Nabi? Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir. Jadi dulu kita sambut Maulud, sambut bayi lahir. Mana boleh nak sambut bayi yang lahir? Bayi dah lahir dah. Baginda Nabi dah lahir berapa? 1400 tahun dulu yang Ustaz bagi tahu. Jadi kita duk sambut Maulud, sambut bayi. Mana boleh sambut bayi? Maka alhamdulillah ustaz-ustaz kita tukar maulid. Lam baca baris bawah. Apa makna lam baca baris bawah? Kita nak cerita baginda Nabi lahir hari apa? Baginda Nabi lahir berapa tarikhnya? Tahun berapa? Dan apa tujuan Nabi dilahirkan? Itu maulid. Lam baca baris bawah. Dan kita ni tuan-tuan menyambut Maulidur Rasul. Kalau kira-kiranya yang lebih tepat pada pandangan kita yang dhaif ni tuan-tuan ni, jangan bukan ni saya nak bagi tahu sesuatu ni. Sepatutnya kita sambut Maulidun Nabi. Kerana yang lahir ni dia Nabi. 40 tahun selepas tu baru jadi Rasul. Tapi biasanya di masyarakat kita terkenal dengan Maulidur Rasul. Ya? Kenapa tak sebut Maulidun Nabi? Tapi betul juga kata ulama. Ya, yang kerana yang lahir dia ada seorang Nabi. Setelah Nabi itulah jadi Rasul. Nak jadi Rasul, jadi Nabi dulu. Maka setiap Nabi belum tentu Rasul. Tapi setiap Rasul dia adalah Nabi. Baik, ada juga ulama mengatakan yang lahir ni Maulidun Nabi, Maulidul Rasul. Juga ada ulama menyebut Maulidil Huda. Apa makna Maulidil Huda? Lahirnya seorang pembawa hidayah, pembawa petunjuk. Apa tujuan petunjuk? Untuk menyatakan kepada kita bahawa kita sekarang dalam sebuah perjalanan. Kerana perjalanan hidup ni tuan-tuan, kalau tak guna petunjuk tak boleh.
Saya pernah tanya tuan-tuan, siapa di kalangan ramai-ramai di tuan-tuan ni yang dalam rumah dia ada petunjuk? Ada tak? Masuk pintu besar depan tu, 2 meter ke depan dapur. Corner kiri master bedroom. Kalau corner kanan bilik air. Ada petunjuk. Ya. Berhenti tengah-tengah traffic light. Berhenti sekejap tuan-tuan. Pergi mana? Nak turun ke dapur bahagian belakang tu. Ada tak? Tak ada. Tak ada petunjuk ya? Maknanya kalau rumah dia ada petunjuk tuan-tuan, mesti 2 ekar keluasan rumah dia. Rumah saja. Arah kiblat. Arah kiblat tuan-tuan tak ada pun tak apa ya. Rumah Tuan Haji ada tanda kiblat tak? Ada? Oh, kalau tak ada yang tu tak tahu kiblat. Tak ada lah, saja saya mengurau tuan-tuan. Saya rasa jarang rumah kita ada tanda kiblat ya. Ini masalah ni tuan-tuan. Tak adalah, tapi okey juga supaya mudah nampak. Okey tuan-tuan. Tapi adalah satu petunjuk kiblat. Bagus juga tu. Tapi nak bagi tahu kenapa? Dalam bahasa Arab rumah tu disebut maskan, tempat tinggal. Bait, tempat tidur, tempat berehat. Tetapi bila mana kita keluar saja daripada rumah kita, baru pagar depan rumah, kita buka pagar depan, dah mula ada petunjuk. Terus nak ke mana? Jalan apa? Ke kanan macam kita ni keluar daripada pagar masjid. Kanan pergi mana? Morib. Ya, kiri pergi mana? Pekan Banting dan sebagainya. Tuan-tuan lagi maklum lah. Kenapa ada petunjuk? Kerana kita sebuah dalam perjalanan. Maka lahirnya Nabi Muhammad sebagai seorang insan maulidin fuda, lahirnya seorang yang bawa petunjuk untuk memberi mesej kepada saya dan tuan-tuan bahawa kita umat yang terakhir dalam sebuah perjalanan untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Tapi kalau tanya soalan ni, bila nak bertemu Allah ni? Bila matilah ya. Bukan bila akhirat. Akhirat lambat lagi mungkin tuan-tuan. Bila matilah. Bila nak mati ni? Tahu tak? Tak tahu ya? Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Banyak saya tanya. Ni mungkin saya kali pertama ke? Saya kali pertama ke sini tuan-tuan ya? Betul Ustaz? Tak apalah saya tanya banyak soalan sikit ya. Soalan yang sama di tempat-tempat lain. Ada orang kita tanya bila kita nak mati. Kita ni maknanya sama. Saya dengan tuan-tuan sama. Bila? Tahu tak? Ustaz tahu tak? Ustaz pun buat-buat tak tahu juga. Bila-bila. Ulang soalan saya bila? Bila-bila. Agak-agak dalam perjalanan saya dengan tuan-tuan ni, dan kita akan mati bila-bila ni, perjalanan kita ke mana agak-agak? Ke syurga atau ke neraka? Siapa ikut Nabi, dia ke syurga. Siapa tak ikut Nabi, waliyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Mungkin dia ke neraka, mungkin dia ke neraka. Kita tak nak confirm, tuan-tuan sekalian. Baik, cuma itu perkara pertama. Perkara kedua saya nak sebut pada tuan-tuan. Ni baru mukadimah, boleh ya? Tak baca kitab lagi ni tuan-tuan, tak tahu bila nak start ni. Saya tak baca lagi ni. Cuma mukadimah yang kedua. Bila mana kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia ada suatu bicara apa tuan-tuan? Bicara keimanan. Kerana baginda Nabi ini, dia di sini. Di dalam hati kita. Dalam bentuk apa? Bentuk keimanan kita kepada dia. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Dalam apa? Dalam lafaz kita, 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini tuan-tuan. Apa makna di sini? Iman kita kepada baginda Nabi. Di sini di mana? Di hati. Apa makna hati tuan-tuan? Tempat apa? Tempat rasa. Jadi apa maknanya? Bicara tentang baginda Nabi ini adalah bicara rasa. Kerana Nabi nya di sini. Rasa apa? Rasa keimanan kepada Nabi. Apa makna iman? Percaya. Rasa apa? Rasa percaya. Maka di saat saya berbicara kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan baca kitab atau tuan-tuan dengar ceramah tentang baginda Nabi, dia bukan bicara sekadar ilmu untuk diamal. Dia bukan bicara akal untuk difaham. Tetapi dia adalah suatu bicara hati untuk dipercayai. Rasa percaya, rasa penuh yakin terhadap segala apa yang berlaku pada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada semalam saya ada maulid, tuan tadi saya ulang balik, mungkin ni kali kedua saya ulang dalam live hari ini. Ya. Semalam saya ada maulid dengan Habib Ali
Al-Hamid dengan Habib Najmuddin di Masjid Negeri, Grand Maulid di Masjid Negeri semalam. Saya sebagai penceramah pertama. Tapi yang menarik saya nak sampaikan, berkongsi dengan tuan-tuan. Hari ini yang kita faham dalam akal kita, yang kita faham dalam realiti hidup kita, Nabi dah wafat. Betul dan benar. Dan Nabi dah meninggalkan kita di dunia ni. Tapi satu benda yang menarik saya nak sampaikan pada tuan-tuan. Sebenarnya memang Nabi meninggal, tetapi Nabi tidak pernah tinggalkan kita. Nabi meninggal, ya Nabi wafat, ya Nabi wafat. Nabi dah tak ada dah atas muka dunia, ya sudah tidak ada. Tapi Nabi, betapa cintanya Nabi kepada kita, betapa kasihnya Nabi kepada kita, betapa sayangnya Nabi pada kita, Nabi tak pernah tinggalkan kita. Contoh tuan-tuan, di saat kita bangun tidur, ya, di saat kita tidur, kalau kita nak tidur, kita bersama dengan baginda Nabi. Nabi ajar apa pada kita? Doa nak tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Maknanya orang yang faham bahawa walaupun Nabi dah meninggalkan dia, oleh kerana Nabi itu dalam hati dia, kepercayaan dia kepada Nabi, keyakinan dia kepada ajaran-ajaran baginda Nabi. Kita tahu sekalian, maka di saat dia nak tidur, dalam hati dia akan hadir. Nabi mengajar aku baca doa sebelum aku tidur. Maka Nabi ingat pada kita masa kita nak tidur. Jangan lupa, aku ajar kamu baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, ahya, aku hidup. Wa amut, dan aku akan mati. Ahya ni kalau kita baca bahasa Arab, dia bagi fi'il apa tu? Fi'il apa Ustaz? Fi'il mudhari'. Betul ya? Verb, present tense. Kata kerja. Maknanya kalau kita baca apa? Dengan namamu ya Allah, aku sekejap nanti akan tidur ya Allah. Tapi aku akan tidur, bukan aku tidur dengan diriku, tapi aku tidur dengan namamu. Yang ahya, yang sekarang ini kau sedang hidupkan aku. Wa amut, dan sekarang ni mungkin aku akan mati, atau ke depan nanti. Fi'il mudhari', hal wal mustaqbal. Apa maksudnya tuan-tuan? Bila mana tuan-tuan tidur, tuan-tuan akan mati. Mana buktinya? Buktinya bila mana kita bangun tidur, Nabi tak tinggalkan kita juga. Bila mana kamu tidur, kamu kena ingat apa yang aku ajar pada kamu. Nabi tak tinggalkan kita. Kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni lagi menggerutkan ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa puji Allah? Makan belum, bangun pun belum, baru sedar saja. Tapi puji Allah. Sebab apa puji Allah? Ahyana. Kan Allah telah menghidupkan kita. Kenapa Allah hidupkan kita? Sebab semalam rupanya kita mati, tuan-tuan. Maknanya Nabi ni dalam hidup kita diingat kita, dalam mati kita diingat kita. Itulah Nabi. Okey, nak keluar rumah, Nabi tak tinggalkan kita. Keluar rumah nak baca apa tuan-tuan? Kita ingat Nabi. Oleh kerana kita percaya apa yang Nabi ajar. Sebab setiap kali kita nak keluar rumah, syaitan akan ikut kita. Tuan-tuan, syaitan ni ada satu nama dia, Khannas. Ni mukaddimah ni sampai bila ni tuan-tuan? Takut lama sangat. Ustaz Abid gua apa sampai paling-paling lewat? Pukul 1 pagi. Jangan Ustaz. Dia paling-paling lama 8.45 boleh tuan-tuan. Boleh ya? Dia ngaji tak boleh lama sangat tuan-tuan. Jadi cepat anim pula. Dia ngaji tak boleh lama. Yang lama kena beramal. Ilmu tuan-tuan ambil sikit. Kemudian apa? Amal pulun habis-habisan. Sebab apa? Tak boleh lama tuan-tuan. Sebab apa? Kita banyak lagi kerja yang kita nak buat. Betul tuan ya? Saya pun nak balik juga ni. Satu pagi. Jadi saya sebut ringkas pada tuan-tuan. Jadi salah satu daripada apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, Nabi tak akan pernah tinggalkan kita. Ada satu jenis syaitan duk tunggu kita kat luar. Namanya Khannas. Khannas ni yang syaitan jenis pengintai. Dia duk intai, ada peluang tak? Tapi Nabi ajar kita. Nabi tak lupa pada kita. Nabi jaga keselamatan diri kita. Tak boleh diganggu oleh syaitan. Masa bila mana keluar, dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Nabi kata baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Dalam kitab hadis tu, syaitan ni, yang duk intai kita ni, yang seekor ni, tuan-tuan sekarang ni, dia tak pergi. Sepatutnya bila mana kita keluar rumah, keluar masjid, dia pergi duduk tepi kita. Tapi dia tak pergi. Bila mana dia tak pergi, syaitan belakang dia. Rupa-rupanya syaitan ni tuan-tuan, dia berlapis-lapis tunggu kita. Kalau yang satu duduk depan ni tak buat apa-apa, yang ni akan pergi. Kalau yang ni tak buat apa-apa, yang satu lagi akan pergi.
Dia akan pastikan kita ke neraka dengan mereka. Ini syaitan, jahatnya syaitan. Waliyazubillah. Maka Nabi sayang kat kita, nak jaga keselamatan kita, maka Nabi suruh kita baca. Maka bila mana kita baca tadi, tuan-tuan sekalian, syaitan tu duduk tak boleh pergi. Maka syaitan yang kedua datang. Syaitan yang pertama tadi kata, kamu tak payah pergi. Kamu dah tak boleh buat apa-apa dah kat dia. Sebab dia dah baca bismillah. Bagus juga dia nasihat kat kawan dia, tuan-tuan. Syaitan, dia nasihat kawan dia, tak payahlah kamu pergi ganggu dia. Dia dalam lindungan Allah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan? Betapa cintanya Nabi pada kita, kasihnya Nabi pada kita. Walaupun Nabi meninggal, Nabi sebenarnya tak pernah tinggalkan kita. Kita makan, Nabi ajar kita baca doa makan. Apa doa makan, tuan-tuan? Bismillah. Ya, tuan-tuan baca panjang-panjang tu, okeylah. Ya, sebenarnya doa makan sunat pendek. Kalau tuan-tuan diminta baca doa makan, baca pendek. Jangan baca lama-lama, orang lapar. Ni dia siap Rabbana atina Rabbana zalamna. Ni doa makan ke doa apa? Tak ada nak contoh. Doa makan pendek. Lapar. Nabi tak pernah tinggalkan kita masa kita makan. Nabi tak pernah tinggalkan kita masa nak masuk tandas. Nabi tak pernah tinggalkan kita masa nak bawa kereta, kenderaan. Semua Nabi jaga keselamatan dunia dan akhirat kita. Apatah lagi akhirat. Sebab tu, tuan-tuan, saya nak sebut yang balik yang tadi. Bicara tentang baginda Nabi, bicara rasa. Rasa apa? Rasa penuh kepercayaan. Dalam bahasa Arabnya, penuh keimanan, keyakinan kepada baginda Nabi SAW. Kalau tidak ada iman dalam hati kita, tak ada apa kita dengar malam ni, tuan-tuan. Mungkin kita tak percaya, mungkin kita tak ambil kisah. Tapi sesuatu yang, apa makna iman? Iman ialah sesuatu yang memberi kesan dalam tindak tanduk kita. Bukan dinamakan keimanan kalau tidak memberi kesan dalam hidup saya dengan tuan-tuan. Kata beriman, tapi tak solat. Kata beriman, tapi apa? Macam-macam dia orang, tuan-tuan. Dia merompak, dia mencuri, dia menipu orang. Katanya beriman. Itu bukan iman. Ya. Yang sempurna. Baik, cuma Nabi ni, bila mana dia bicara pasal iman, atau kita berkait dengan Nabi dengan keimanan, Nabi kait dengan cinta. Itu saya nak bawa pada tuan-tuan malam ni. Dalam satu hadis baginda Nabi, Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu. Kamu kata kamu beriman pada aku. Ya, kita beriman pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna tak iman kita pada baginda Nabi? Sebab iman ni, tuan-tuan, dia kena 100%. Dia tak boleh 99%. Saya ni beriman, Ustaz, tapi 99%. Adalah 10% lagi, tak tahulah macam mana. Tak boleh, tuan-tuan. Itu bukan iman. Iman mesti 100%, mesti sempurna. Maka Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seseorang di kalangan kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku ni dijadikan insan yang paling dia cintai. Min walidihi, nak banding dengan ayahnya, wa waladihi, apa lagi? Anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia yang ada atas muka dunia. Bukan salah cinta pada ayah dan ibu, tak salah cinta pada isteri dan suami, tidak salah cinta pada anak-anak, tuan-tuan. Tapi cinta itu mesti bawah daripada mencintai baginda Nabi SAW. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, dalam hati ini ialah Nabi letak iman dengan cinta. Iman kita akan sempurna kepada baginda Nabi kalau cinta kita mengatasi. Cinta pada Nabi ini mengatasi kepada segala manusia. Apa maksud? Iman dan cinta. Jadi, bicara tentang Nabi Muhammad ni, bercakap pasal Nabi Muhammad ni, pertama, pasal iman yang ada dalam hati saya dengan tuan-tuan. Yang kedua, pasal kasih dan cinta kita kepada baginda Nabi. Jadi persoalannya, tuan-tuan sekalian, macam mana nak kasih dan cinta pada Nabi? Ini baru baca kitab ni. Tapi jangan risaulah, tuan-tuan. Dia ceramah ni mudah aja sampai masa, wallahu alam, habis. Dia tak susah nak berhenti ni. Ada ustaz kata saya kalau ceramah tak tahu nak berhenti macam mana. Wallahu a'lam, berhenti. Boleh tuan-tuan sekalian, ke sekarang boleh berhenti. Dia ceramah tak perlu banyak. Okey, cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, bila mana bicara rasa, ada beberapa cetusan rasa. Yang ni yang saya baca pada mana-mana tempat, saya nak baca pada tuan-tuan malam ni. Supaya ada sedikit cetusan rasa. Hati tuan-tuan ni dia seni, dia hadus. Maka sebab tu para alim ulama kadang-kadang dia menulis syair-syair, menulis qasidah-qasidah untuk dilantunkan supaya mencetuskan sedikit rasa. Boleh tuan-tuan sekalian, saya baca pada tuan-tuan. Allahu Allah, Allahu Allah,
Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqa, Nabiyuna sidqa. Al-Mustafa haqqa, Nabiyuna sidqa. Huwa syafi'ul khalqa, yawman ardi ala Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqa. Nabi Muhammad ini adalah insan yang terpilih, yang sebenar-benar terpilih. Tuan-tuan, daripada 124,000 nabi-nabi, dipilih 313. Daripada 313 yang nabi-nabi dan rasul-rasul ini, dipilih 5 yang digelar ulul azmi. Daripada 5 ulul azmi ini, tuan-tuan, dipilih 1 yang menjadi kekasih Allah, ketua kepada segala nabi, ketua kepada segala rasul. Nabi Yuna sidqa, dan dia adalah nabi kita semua yang bersifat dengan benar. Segala bicara Nabi, segala tutur Nabi, segala tingkah laku Nabi, segala diam Nabi, semuanya benar. Huwa syafi'ul khalqa. Dialah Nabi Muhammad yang akan bagi syafaat kepada seluruh makhluk. Ya, apa makna syafaat, tuan-tuan? Bantuan. Saya dengan tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tanya saya pun sama, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan pun sama. Siapa jamin akhirat nanti dia selamat? Sama. Tak ada seorang pun boleh bagi jaminan. Siapa baginda Nabi ni? Huwa syafi'ul khalq. Baginda Nabi adalah pemberi syafaat. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan mesti letak dalam hati kita semua, kita terlalu amat berhajat untuk bertemu dengan Nabi di akhirat nanti. Kalau kita gagal bertemu dengan Nabi di akhirat nanti, tuan-tuan, mungkin tipis harapan kita untuk ke syurga Allah. Kenapa? Tak ada seorang di kalangan kita yang jamin dia selamat. Maka Nabi sedang tunggu kita di akhirat di beberapa tempat yang penting. Antaranya di Telaga Kausar. Yang kedua di mizan, timbangan amalan kita, tuan-tuan. Yang ketiganya di titian sirat. Tuan-tuan doa pada Allah bermula pada sekarang. Tolonglah ya Allah. Izinkan aku ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa ya Allah. Tuan-tuan mengaku je lah, tuan-tuan. Allah ni salah satunya. Dia nak kita mengaku. Ada orang ni dia ada masalah sikit, tuan-tuan. Dia salah. Okey, betul lah. Dia tak nak mengaku dia salah. Ini masalah, tuan-tuan. Kita ni kalau kita silap, kita cakap je saya silap. Sebab tu Allah ajar kita doa apa? Rabbana zalamna. Wahai Tuhan kami, zalamna. Kami sudah atau kami telah menzalimi diri kami. Bukan baru nak zalim, bukan akan zalim. Dah zalim dah pun kita, tuan-tuan. Kita buat dosa berarti kita khianat diri kita sendiri. Kita buat maksiat berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Maka Allah ni salah satunya dia nak kita mengaku je lah. Kemudian bertaubat. Maka sebab tu cakap awal-awal, tuan-tuan, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Aku malas ya Allah, bangun malam pun terhege-hege, tuan-tuan sekalian nak bangun 2 rakaat pun subhanallah malas, baca Quran pun malas, aku malas ya Allah. Tapi tolonglah aku ya Allah, izinkan aku bertemu dengan Nabi, dengan kekasihmu ya Allah, di beberapa tempat yang penting di akhirat nanti ya Allah. Kan tidak tipis saya dengan tuan-tuan. Kenapa? Nabi akan bantu kita. Baik tuan-tuan, cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, saya nak baca ringkas ni. Saya tahu masanya kita singkat, tak ada masalah tuan-tuan. Jadi malam ni kalau sempat saya nak baca 15 perkara dalam mengenal baginda Nabi. Supaya apa? Timbul rasa cinta. Timbul rasa cinta pada Nabi. Dengan cinta itulah tuan-tuan sekalian, Allah sempurnakan iman kita kepada Allah dan kepada junjungan baginda Nabi SAW. Baik, yang pertama tuan-tuan, siapa baginda Nabi ni? Disebut Muhammad Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Ataupun apa makna Nabi Muhammad Rasulullah? Yang pertama sekali kata ulama, baginda adalah ad-da'i ilallah. Baginda Nabi ni ad-da'i ilallah. Apa maksud Muhammadur Rasulullah? Ad-da'i ilallah. Nabi Muhammad pendakwah, penyeru kepada Allah.
Maka hidup saya ni tuan-tuan, hidup kita ni sebenarnya kita ke mana? Kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kepada syurga, tahu tuan-tuan. Ada orang ni, dia kata saya ni ustaz, nak balik akhirat, nak masuk syurga. Cuba tanya syurga tu siapa punya. Nak masuk ni tuan-tuan, mana boleh masuk orang punya. Rumah orang punya pun tak boleh. Masuk rumah orang, tak boleh. Nak masuk rumah apa? Tak boleh. Kena minta dengan Tuhan dia. Sebab tu kita ni sebenarnya bukan kembali ke syurga. Kita kembali menuju Allah. Kerana kita dari Allah, kita bertemu dengan Allah. Sebab tu Nabi hadir dalam hidup. Siapa Nabi Muhammad? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Menyeru manusia kepada Allah. Itu yang pertama. Okey tuan ya. Kau nak baca ayat panjang. Baik, yang kedua. Ada 15 tuan-tuan. Yang kedua, siapa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pembawa wahyu Allah. Ya. Pembawa wahyu. Apa makna pembawa Al-Quran? Tuan-tuan, Quran ni, kalau saya nak sebut pada tuan-tuan, dia ada 55 nama Quran. Seorang ulama mengatakan, Inna Allah Ta'ala sammal Quran bi khamsah wa khamsin asman. Quran ni, dia ada 55 nama. Antara salah satu nama Quran ialah An-Nur, cahaya. Salah satu nama Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Salah satu nama Quran adalah Ar-Rahmat, pembawa kasih sayang, kasihan belas Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, siapa Nabi Muhammad? Dia bawa wahyu Allah, bawa Quran. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam cahaya. Supaya apa? Kita hidup dalam rahmat Allah. Dengan Quran, kita hidup dengan petunjuk Allah. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tanya soalan, hidup ni tuan-tuan, kalau nak berjalan ke satu tempat destinasi, kalau tak ikut petunjuk, apa jadi? Sesat. Apa makna sesat? Tak jumpa jalan. Salah. Sesat bukan tak jumpa jalan. Sesat ini ialah jumpa jalan lain. Sebab sesat dah atas jalan kan. Kau baru mula nak jalan tu dah sesat lah. Satu lagi, apa makna sesat? Ada orang jawab tak jumpa tempat. Salah. Sesat bukan tak jumpa tempat. Sesat tu dia jumpa tempat lain. Jadi tuan-tuan nak pergi ke mana? Syurga. Jangan sesat. Bimbang-bimbang jumpa satu lagi tempat dia. Maka siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini memastikan saya dengan tuan-tuan hidup dengan Quran. Apa makna hidup dengan Quran? Hidup dengan cahaya. Jangan hidup dalam kegelapan tuan-tuan. Hidup dengan rahmat, kasih sayang Allah. Jangan hidup dengan kemurkaan Allah. Ada 55 nama-nama Quran. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Laju sangat pula dah ya. Macam ni lah belajar tuan-tuan. Baru cepat khatam. Yang kedua. Dia gini. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz takkan macam tu je buku tebal ni takkan macam tu je. Dia gini tuan-tuan. Kita baca yang biasa-biasa dulu. Cara dia. Kalau nak belajar, kena jemput lagi sekali ya. Tu cara nak suruh jemput lagi sekali Ustaz. Saya pun tak sempat. Baik, yang ketiga tuan-tuan. Siapa Nabi Muhammad? Muhammadur Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Apa makna utusan Allah? Dia adalah, baik begini, saya cakap mudah dulu. Mungkin saya terlepas ada satu perkara. Apa makna utusan? Utusan ni ialah orang tengah yang diutus oleh satu pihak yang bawa satu perkara daripada pihak yang dia disuruh. Itulah utusan tuan-tuan. Kalau di Malaysia ni kita banyak apa? Duta. Duta apa? Duta US, duta Amerika, duta macam-macam lah. Duta Arab, duta apa. Dia jadi duta tu, dia jadi utusan lah. Dia datang saja-saja ke? Macam saya dengan tuan-tuan. Kita dulu utusan meminang ke apa? Ya. Saya datang ni tuan sebagai utusan pihak sekian. Saya sebagai utusan untuk meminang. Tapi ada nak pinang siapa ni? Saya pun tak tahu nak pinang siapa-siapa. Sudah. Habis ada bawa apa-apa? Tak bawa apa-apa. Ini bukan utusan tuan-tuan. Ini datang apa? Datang apa? Merisik apa? Jadi baginda Nabi ni, dia utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Bila mana dia utusan Allah? Dia bawa sesuatu dari Allah. Dia tak bawa datang saja-saja tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita sambut maulidin Nabi ataupun maulidur Rasul, maka kita sambut seorang Rasul. Seorang utusan. Rasul tu Rasul. Rasulullah. Utusan Allah. Maka pertama tadi, dia bawa apa? Dia bawa satu agenda membawa manusia ni kembali balik kepada Allah. Sebab tu ustaz-ustaz ni, kalau dia mengaku dia pendakwah, dia mengaku dah, ada ke ustaz? Saya ni da'i ni ustaz. Dia mengaku. Bahkan dia ni tulis, dia ni da'i apa? Kan program-program da'i tu ustaz. Saya ni da'i. Baik. Seorang itu dikira layak jadi da'i kalau dia ceramah, dia buat apa pun,
dia bawa manusia kepada Allah. Itu da'i. Tapi kalau dia ceramah, dia buat apa pun, dia bawa kepada orang tu, kepada diri dia, dia bukan da'i. Sebab tu Nabi kata apa? Ad'u ilallah. Aku ni sebagai pendakwah. Kemana aku bawa orang? Bukan kepada diriku. Kan? Ada setengah-setengah kita, mungkin saya pun kadang-kadang terpedaya juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita sanggup buat itu, buat ini, buat lawak lah, buat apa supaya orang minat kat kita. Sebenarnya tak boleh. Kadang-kadang ustaz dia sanggup menyanyi dalam masjid ni. Nyanyi lagu apa? Macam-macam lagu dia menyanyi dalam masjid. Kenapa? Supaya orang minat kat dia. Ustaz ni sedap ni. Kalau dia datang ni boleh dengar lagu Amy Search ni. Tuan-tuan tahu lagu Amy Search? Tuan-tuan zaman mana? Saya ni zaman ustaz sampai ustaz muda lagi. Ustaz lagi muda. Saya ni zaman, itulah zaman 90-an. Amy Search. Apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? Awi. Iklim. Tuan-tuan tahu tak ni saya sebut dia? Tapi saya rasa tuan-tuan Haji ni zaman Pok Yehye dah. Zaman Jeffrey Dean. Ke zaman apa tu yang berkilat-kilat tu? Datuk M. Daud Kilau. Betul? Tak ada lah, saya dah sebut sedikit begitulah. Subhanallah, ni dah lagi tajuk ni tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tahu tadi kan. Nak bagi tahu je bahawa Nabi ni dia bawa benda. Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa satu agenda dakwah untuk bawa seluruh manusia kembali pada Allah. Yang kedua, dengan cara mana? Nabi bawa Quran. Tuan-tuan, tak ada maknanya saya dengan tuan-tuan sambut Maulidun Nabi, Maulidun Rasul, Quran 5 ayat pun tak baca satu hari. Nabi bawa Quran. Yang ketiga, ni tuan-tuan sempat, insya-Allah sempat. Ada 15 minit lagi tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi sebagai pembawa risalah Islam. Yang ni yang kita sebut tadi. Bila mana Allah Ta'ala cipta kita tuan-tuan, Allah tak akan biarkan kita hidup sesuka hati kita. Sebab apa? Sebab kalau kita hidup dengan cara kita sendiri pun tak tahu nak hidup cara mana. Betul tuan ya? Betul tak? Kita tak tahu. Tapi ada orang, saya ada cara saya sendiri. Alah, tuan-tuan mengarut. Mana ada cara dia sendiri? Sebab tu ada di luar sana manusia yang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Itu cara. Itu bukan cara hidup. Okey ya? Ikut saya, itu diri saya. Itu bukan diri dia. Ya tuan-tuan sekalian. Tapi yang ni bahaya ni tuan-tuan. Ni. Live ni. Kalau live daripada TikTok ni, saya sebut makhluk tu, memang habis padam semua ni. Bahaya makhluk tu. Tuan-tuan tahu makhluk tu? Tak tahu ya? Tapi kalau saya sebut, habislah Tuan Haji. Makhluk tu subhanallah. Tahu ya? Makhluk ada ada tahu dah setakat itulah tu tuan-tuan. Tapi apa saya nak bagi tahu bahawa siapa Nabi Muhammad? Utusan Allah. Apa makna utusan Allah? Dia bawa sesuatu daripada Allah. Apa yang dia bawa? Cara hidup. Nama dia apa? Islam. Semua saya nak sebut 3 perkataan saja dengan Islam. Islam ni ada 3 perkataan. Pertama apa tuan-tuan? Al-khudu'. Tunduk dan patuh. Selama mana tuan-tuan tunduk dan patuh pada Allah dan Rasul, tuan-tuan disebut Muslim. Tapi kalau tuan-tuan ada yang tuan-tuan tunduk, ada tuan-tuan patuh, ada tuan-tuan tak tunduk, tak patuh, tak ikut, tuan-tuan sebagai seorang Muslim yang tak sempurna. Tak tahu Allah terima ke tak di akhirat nanti. Ya. Sebab tu minta maaf tuan-tuan, saya tanya soalan, jangan salah faham je. Kalau saya tanya soalan, tuan-tuan jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Kita ni sebagai seorang Muslim kan, ataupun saya cakap dulu 3 tadi. Sebab akhir dan lepas 3 ni saya tanya soalan tu. Tuan-tuan jangan risau. Biasanya saya tanya, saya jawab. Jangan risau. Pertama, Islam ni ada al-khudu', tunduk dan patuh. Selama mana saya dengan tuan-tuan tunduk dan patuh pada Allah, kita sebagai seorang Muslim. Yang kedua, al-istislam. Apa makna istislam? Pasrah seluruhnya pada Allah. Serah sepenuhnya pada Allah. Allah kata halal, halal. Allah kata haram, haram. Allah kata dosa, dosa. Allah kata boleh, boleh. Teruskan. Allah kata buat, buat. Allah kata jangan, jangan. Apa berlaku pada diri kita? Serah pada Allah. Tuan-tuan contoh kita puasa. Lapar tak? Memang lapar. Dahaga. Sudah tentu dahaga. Penat. Sudah tentu penat. Mengantuk. Sudah tentu mengantuk. Tapi dah Allah suruh puasa, puasa je lah. Tapi setakat ni tuan-tuan, siapa yang puasa, siapa pernah mati? Tuan-tuan pernah dengar? Kenapa dia mati? Sebab puasa. Pernah? Tapi kenapa dia mati? Sebab makan. Itu ada. Betul ya? Betul. Tapi bukan sebab makan-makan mati. Makan-makan darah tinggi. Makan-makan kecil manis. Itu. Makan-makan itu maksud dia. Tapi orang puasa tak. Jadi kita serah pada Allah.
Cuma kalau saya nak cerita panjang tuan-tuan, berkaitan dalam Islam ni dia ada 3 perkataan serah. 3 perkataan serah. Pertama, tawakal. Tawakal. Tawakal ni, kalau dalam guru saya diajar saya, bukan berserah, bergantung. Usaha, gantung seluruh usaha kita pada Allah. Tapi dalam bahasa Melayu, tawakal kita terjemah berserah. Tapi lebih tepat kata guru saya ialah bergantung seluruhnya hidup ini setelah kita usaha pada Allah. Yang kedua, tafwid. Tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kalau ulama-ulama Yaman, dia baca 11 kali sebelum tidur. Total amal 11 kali sebelum tidur. Wa ufawwidu amri ila Allah. Apa makna ufawwid? Tafwid. Pun makna serah juga, tapi lain dalam bahasa Arab. Yang kemuncak paling tinggi nama dia taslim. Taslim. Macam Nabi Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, di saat dia serah seluruh hidup dia dan mati dia kepada Allah, bagaimana Allah uji dia, tuan-tuan tak perlu kita cerita. Sedia maklum tuan-tuan, setelah itulah Allah angkat dia ni menjadi seorang yang berada pada kedudukan sekarang ni, dia pada langit yang ke-7. Nabi Ibrahim. Daripada zuriat Nabi Ibrahim ada ketua Nabi, ketua Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim hidup dengan Allah ni, dia taslim. Sebab tu apa makna Islam? Istislam, serah pada Allah. Buruk, baik, berjaya atau tidak. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang kita orang Islam kan, minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita dengan Islam ni kita teragak-agak. Pasal tak? Boleh buat ke? Berjaya tak dengan Islam ni? Maju tak dengan Islam ni? Kan mundur kan? Kan rosak kan? Kan orang tak hormat kan? Kan orang hina kan? Betul? Tengok Brunei. Tapi setakat tu dulu lah ya. Sebab nanti ceramah lain pula. Masa nak habis dah ni, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tanya soalan. Tuan-tuan minta maaf ya. Ada satu perkataan tertinggal. Al-inqiyad. Al-inqiyad. Islam ada 3 perkataan. Pertama, al-khudu', tunduk dan patuh. Yang kedua, al-istislam, seluruhnya kepada Allah. Tahulah Allah nak buat apa pada kita. Yang ketiganya, al-inqiyad, mengikat diri kita dengan hukum hakam Allah. Selama mana kita tidak mengikat diri kita dengan hukum hakam Allah, kita tidak cukup Muslim. Lepas tu kadang-kadang kita tanya, kita ni tuan-tuan nak jumpa Allah, mesti kita jumpa sebagai seorang Muslim. Jangan jumpa Allah sebagai seorang Muslim yang tak sempurna. Sebab tu khatim ni, tiap-tiap minggu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wa la tamutunna, jangan kamu mati. Ayat ni pelik tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada nun taukid. Maksud ya? Wa la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Illa, melainkan wa antum, waw yang ada selepas perkataan antum. Antum tu dhamir. Waw tu waw, dia panggil waw, huruf waw yang berada selepas perkataan sebelum di awal perkataan dhamir, waw tu waw had. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam hal keadaan kamu ketika kamu mati itu sebagai seorang Muslim. Maknanya kalau belum cukup Muslim, jangan mati lagi. Tu ayat seolah-olahnya mana boleh jangan mati lagi. Tapi wala tamutunna, jangan kamu mati. Buatlah macam-macam apa pun, jangan mati. Illa wa antum muslimun, kecuali masa nak mati itu kamu dah sebagai seorang Muslim yang sebenar-benar Muslim. Tidak, jangan mati tuan-tuan. Kita cari pasal dengan Allah. Kalau kita mati dah kata ada 3 ni. Cuma kita tanya soalan, sekarang ni kita hidup dengan Islam berapa peratus? Sekarang agak-agak Tuan Najin, agak-agak sekarang ni masyarakat kita hidup dengan Islam berapa peratus? Agak-agak sekarang ni 70 ada, 70. Saya jawab cepat-cepat sikit, nak habis dah masa ni. 70 ada Tuan Najin? Tak jawab? Mana boleh tak jawab? Jawablah sikit. 70 ada, 70. Boleh lah ya? 70. Fardu kifayah, jawab seorang yang lain tak payah. Boleh lah ya? 70. Saya tanya soalan susulan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak jumpa Allah 70%. 30 lagi tuan-tuan nak bawa apa? Saya Allah, masa saya mati sebagai seorang Muslim 70%. Habis 30% mati dengan apa?
Dia ceramah ni tuan-tuan kadang-kadang kena diam, lebih faham daripada bercakap. Subhanallah. Okey lah tuan-tuan, ni baru 3 ni. Masa nak habis dah ni. Dia ada 15. Apa? Yang seterusnya. Saya bicara rekan-rekan. Yang seterusnya tuan-tuan. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat. Kata ulama, Nabi lain, dia bukan tak bawa rahmat. Dia bawa juga rahmat. Ya. Nabi Muhammad dia bawa 2. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain bawa 1. Dia bawa agama. Pada agama itu ada rahmat, ada kasih sayang Allah, ada kasih belas Allah. Tapi Nabi Muhammad ini tuan-tuan, diri dia tu rahmat, yang dia bawa tu rahmat. Okey. Nabi lain, dia bawa rahmat. Dia bawa agama, dia bawa ajaran. Ajaran tu mendatangkan kasih sayang Allah, kasih belas Allah. Tapi Nabi Muhammad ni, diri dia tu rahmat. Yang dia bawa tu, Islam tu rahmat. Sebab tu dulu sahabat Nabi nak sangat peluk baginda Nabi, ingat tak? Nak peluk tuan-tuan. Ya. Nak peluk kenapa? Nak bersentuh kulit dia dengan kulit Nabi. Kenapa? Kalau dia bersentuh kulit dia dengan kulit Nabi, dia berada dalam rahmat Allah. Api neraka tak akan bakar dia. Api neraka tak bakar dia. Sebab tu sahabat Nabi dulu dia tadah peluk Nabi. Kenapa? Dia jadikan atar, minyak wangi. Kenapa? Kalau peluk Nabi, kena pada tubuh dia, api neraka tak akan bakar dia. Apa maknanya? Nabi itu rahmat. Sebab tu tuan-tuan, tolong merayu solat hajat tiap-tiap malam sebelum tidur 2 rakaat. Minta Allah izin kita mimpi jumpa Nabi dan bersalam walaupun dalam mimpi. Mintalah tuan-tuan. Merayulah pada Allah. Allah ni kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu minta dengan aku perkenan doa kamu. Masalah sekarang tuan-tuan berapa kali minta nak mimpi jumpa Nabi? Minta tak? Minta. Banyak kali tak? Kalau betul-betul tuan-tuan, kalau boleh 1 hari 100 kali, ya Allah. Daripada pagi sampai petang 100 kali. Besok 100 kali. Solat hajat sebelum tidur, tolonglah ya Allah. Aku dah dekat nak mati dah ya Allah. Umur aku dah 80 ya Allah. Aku tak pernah lagi jumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Tolonglah, kadang paling kurang pun mimpi jumpa dengan Nabi dalam mimpi lah ya Allah. Dan kalau boleh ya Allah, di saat aku mimpi jumpa Nabi ya Allah, aku nak bersalam, nak cium tangan dia ya Allah. Paling-paling kurang tuan-tuan, ada bukti dalam mimpi kita jumpa Nabi. Kerana Nabi itu rahmat. Dan yang Nabi bawa itu rahmat. Apa yang Nabi bawa? Quran. Quran itu rahmat. Apa yang Nabi bawa? Islam. Islam itu rahmat. Apa yang Nabi bawa? Ajaran. Ajaran itu rahmat. Baik, yang keempat. Yang kelima. 5 je lah tuan-tuan malam ni ya. 10 lagi jumpa lain kali lah tuan-tuan. Saya ingat saya dah baca cepat dah ni. Cepat dah saya baca ni tuan-tuan. Ni dia 5 dah ni. Baik, yang kelima, yang terakhir untuk malam ni lah tuan-tuan ya. Nanti kita jumpa kalau ada masa-masa ke depan nanti. Moga Allah pertemukan kita lagi insya-Allah. Iaitu Nabi ni bawa akhlak yang mulia. Ya, bawa akhlak bagi akhlak yang mulia. Tuan-tuan sekalian, salah satu ta'rif Islam. Ada seorang sahabat dia datang jumpa Nabi. Di sini ada saya tulis tuan-tuan. Dia datang jumpa Nabi. Dia tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mad-din?" Islam adalah ad-din. Apa ad-din? Mad-din. Nabi jawab apa tuan-tuan? Ad-din husnul khuluq. Agama ni adalah akhlak yang mulia. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau saya dengan tuan-tuan mengaku kita beragama dengan agama Islam, akhlak kita buruk, kita tidak beragama Islam dengan hakikat. Tapi sekadar teori itu kita tidak pernah menafikan. Jangan kita, engkau ni akhlak buruk, bukan Islam dah engkau ni. Jangan cakap macam tu, tak boleh. Tak boleh. Dia tetap Islam. Cumanya mungkin agama yang ada pada diri dia yang dinamakan Islam itu tak sempurna. Kenapa makna Islam? Husnul khuluq. Dan kata ulama, salah satu agenda Allah utus baginda Nabi, agenda yang besar. Nabi kata apa? Innama bu'ithtu liutammima makariman akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aku dibangkit. Salah satunya bukan sekadar nak bawa Islam, bukan sekadar nak bawa rahmat, bukan sekadar nak bawa, aku bawa salah satunya yang paling besar ialah akhlak. Maka tuan-tuan doa pada Allah. Kenapa saya kata doa pada Allah? Ada satu hadis baginda Nabi. Saya tutup dulu di sinilah tuan-tuan. Ada satu hadis baginda Nabi. Nabi kata apa? Inna Allah qasama bainakum arzaqakum. Inna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Atau kama kala Nabi. Allah ni dia bahagi-bahagikan di kalangan kamu, kata Nabi, akhlak-akhlak kamu.
Sebagaimana dia bahagi-bahagikan di kalangan kamu ini rezeki-rezeki kamu. Tuan-tuan, rupa-rupanya rezeki kita ni kita jangan dengki dengan rezeki orang. Allah dah bagi, orang ni Allah bagi ni, Allah ni Allah bagi ni, Allah ni Allah bagi ni, orang ni Allah bagi ni. Jangan dengki tuan-tuan, jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sama ada dia banyak atau sedikit, itu dia punya pasal. Itu bahagian dia, kita ada bahagian kita. Dan kita kena doa. Kalau rezeki kita sikit, kita minta dengan Allah banyak. Kalau rezeki kita sempit, kita minta doa supaya rezeki kita luas. Ada satu amalan yang paling mudah. Saya bagi amalan tuan-tuan, masa saya di Yaman dulu, ada satu amalan paling mudah. Rezeki ni kata ulama, kata Nabi, kalau kita amal yang ni, rezeki kita luas dan banyak dan melimpah pada jiran-jiran gitu. Amalan paling mudah tuan-tuan. Balik rumah, bagi salam. Sama ada orang ada dalam rumah atau orang tak ada dalam rumah. Bagi salam, baca Bismillahirrahmanirrahim, selawat kepada baginda Nabi sekali, baca Qul Huwallah sekali. Ya, balik rumah nanti, tiap-tiap hari tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar rumah, tuan-tuan balik rumah, bagi salam. Sama ada, orang tak ada masalah. Bagi salam, pertama. Yang kedua, masuk tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, selawat kepada baginda Nabi sekali atau 3 kali. Yang keempat, baca Qul Huwallah sekali. Ada seorang sahabat tu setelah dia amal, dia datang jumpa Nabi, rezeki dia melimpah sampai ke jiran-jiran dia. Tak apa, cuma saya nak cerita bukan masalah tu. Sebagaimana Allah bagi rezeki kepada kita, Allah juga bagi akhlak. Maka sebagaimana tuan-tuan doa minta rezeki, tuan-tuan juga doa minta akhlak. Ya Allah, aku kurang sabar dalam hidup aku, ya Allah. Rezekikan aku kesabaran yang luas, ya Allah. Ya Allah, dalam hidup aku ni aku rasa apa? Macam-macam lah tuan-tuan, masing-masing lah. Kadang-kadang kita ni dalam bab sembahyang rajin, baca Quran malas. Kadang-kadang baca Quran rajin, sembahyang pun rajin, tapi apa? Macam-macam lah rezeki masing-masing kan. Ada orang ni, ya Allah, penyabar dia. Tapi kalau bab lain jangan. Sabar tapi tak sabar datang masjid. Duk sabar solat kat rumah. Ya ke tuan-tuan sabar? Sabar je lah. Jadi maknanya macam-macam biasa. Saya sama lah tuan-tuan, saya cakap tu saya lah. Sama lah kita. Jadi salah satunya, itulah di antara perkara yang dibawa. Mungkin 10 lagi tuan-tuan. Kita akan jumpa tahun depan lah ya. Maulidun Nabi tahun depan. InsyaAllah. Moga-moga Allah panjangkan umur saya. Allah panjangkan umur tuan-tuan. Saya nak tutup dengan satu bacaan. Yang saya baca mana-mana tempat pun sama tuan-tuan. Satu bacaan supaya mencetuskan rasa kerinduan kepada baginda Nabi SAW. Ada satu bacaan apa? Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.